Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah, pembuka, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk Kepelbagaian Budaya Masyarakat Malaysia dan implikasinya dalam alam persekolahan. Kuda berlari ke tanah datar. Kerbau tua datang mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan. Di negara Malaysia berbilang bangsa. Memperkenalkan barisan ahli kumpulan 5 iaitu saya sendiri, Siti Khadijah binti Muhammad Nasir, nombor metrik 161846. Saya Sharifah Nasrah binti Syed Jamaluddin, nombor metrik 160860. Dan saya Sarah binti Muhammad Firdaus, nombor metrik 161138. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Khadijah untuk meneruskan pembentangan. Pembentangan kami mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian 1, apakah itu kepelbagaian budaya? Bahagian 2, bagaimana tagline persatuan dalam kepelbagaian boleh dikaitkan dengan masyarakat Malaysia? Dan bahagian 3 iaitu bagaimana seseorang guru dapat melihat kepelbagaian? Okey. Apa itu kepelbagaian budaya? Apa itu budaya? Budaya ni bermaksud keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban atau kemajuan. Kepelbagaian budaya ni merupakan konsep atau idea yang berkaitan dengan kepercayaan, pengakuan dan pengiktirafan terhadap keanekaragaman dan unsur kepelbagaian budaya dan etnik yang wujud yang mempengaruhi gaya hidup, pengalaman sosial dan identiti peribadi sesuatu bangsa. Kepelbagaian budaya ni merangkumi pemahaman, penghargaan dan penilaian terhadap budaya seseorang dan etnik masyarakat. Penilaian yang dibuat tu bukan bermakna kita setuju dengan budaya berkenaan, tetapi kita melihat bagaimana anggota sesuatu komuniti etnik atau masyarakat tu mengekspresikan menggambarkan nilai-nilai budaya mereka dan penerimaan bangsa lain terhadap kebudayaan tersebut. Okey. Konsep kepelbagaian budaya dalam pendidikan. Okey, konsep kepelbagaian budaya dalam pendidikan ni merupakan konsep pendidikan yang memberi peluang kepada murid, kepada semua murid yang berbeza dari aspek etnik, keturunan, bahasa, adat, budaya untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan sama rata dan berinteraksi serta memahami setiap rakan dalam bilik darjah dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan apabila sekarang pendidikan abad ke-21 diamalkan, dia menekankan 5 daripada 6 aspirasi murid yang menyentuh pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
etika dan kerohanian dan identiti nasional. Penekanan konsep tersebut adalah untuk mencapai sebuah etnik dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditepuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka ni boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan dalam lepas tu diorang ni lebih kepada berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Saya serahkan tajuk seterusnya kepada rakan pembentang saya iaitu Sharifah. Okey, seterusnya ialah bagaimana tagline kesatuan dalam kepelbagaian boleh dikaitkan dengan masyarakat Malaysia. Okey, konsep kesatuan dalam kepelbagaian dapat dilihat dari 3 perspektif iaitu psikologi sosial, antropologi sosiologi dan ontologi. Okey, untuk psikologi sosial, ia berkaitan dengan rasa kesatuan yang merentas pemisahan fizikal dan psikologikal. Psikologi sosial berkait dapat dengan perasaan atau jiwa yang merentasi perbezaan fizikal dan psikologikal. Ia berkait dengan pemikiran yang berhubung dengan perlakuan manusia dalam sesebuah masyarakat. Okey, antropologi sosiologi ialah suatu rumusan yang menyimpulkan dan menjelaskan bagaimana manusia mengurus dan menyusun dari segi abstrak dan nyata perbezaan sosial yang sedia ada dalam kalangan masyarakat. Ia berkaitan dengan kajian tentang manusia dan tentang tingkah laku manusia dalam dia punya masyarakat ataupun dalam sosial. Yang seterusnya ialah ontologi. Ontologi ialah keperluan mengurus dan menyusun perbezaan atas keinginan umum untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil dalam sesebuah masyarakat agar kelompok sosialnya memperoleh kesenangan. Okey, ontologi adalah ilmu atau tanggapan kita terhadap keadaan dan bagaimana sesuatu itu berlaku. Okey, perpaduan. Perpaduan ialah proses yang menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Okey, kesatuan dalam kepelbagaian juga dikenali sebagai unity is uniformity. Di mana perpaduan ialah kesamaan atau kesatuan, satu bangsa, satu agama, satu bahasa dan satu negara. Konsep ini adalah bertujuan untuk menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum di Malaysia, bukan sahaja bangsa majoriti iaitu Melayu, Cina dan India, tetapi merangkumi semua suku kaum dan etnik di seluruh negara. Okey, seperti yang kita tahu, kaum-kaum utama di Malaysia terdiri daripada 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu dalam kelompok etnik yang majmuk, Malaysia juga menghadapi 3 era. Yang pertama ialah era konflik iaitu pada tahun 1945 sehingga tahun 1960. Yang kedua era stabil tapi tegang iaitu di antara tahun 1961 sehingga tahun 1970. Dan seterusnya ialah era kesepaduan sosial iaitu pada tahun 1971 sehingga kini. Okey, yang pertama ialah saya akan menjelaskan secara ringkas berkaitan dengan era-era yang berlaku di Malaysia. Yang pertama ialah era konflik yang berlaku pada tahun 1945 hingga tahun 1960. Era konflik ini adalah konflik
yang berlaku antara kaum Melayu dan Cina yang tercetus selepas Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh anggota Bintang 3 telah memburu etnik Melayu yang dianggap bersubahat dengan Jepun pada ketika itu. Ramai rakyat terkorban dan timbul perasaan ketidakpercayaan. Rusuhan dan mogok telah dilakukan oleh pekerja ladang dan Bintang 3 sebagai dalang yang menyebabkan berlakunya rusuhan tersebut. Darurat telah diisytiharkan bagi mengawal keadaan yang pada ketika itu berlaku rusuhan kaum. Communities License Committee CLC, Badan Perunding dan Badan Perunding telah digerakkan untuk meredakan ketegangan etnik yang diketuai oleh Persuruhjaya British dan ketua bagi setiap etnik. Parti Perikatan ditubuhkan dan pilihan raya umum pertama telah diadakan hasil daripada pertubuhan CLC dan Badan Perunding tersebut. Okey, seterusnya ialah era stabil tapi tegang yang berlaku sekitar tahun 1961 sehingga tahun 1970. Pada ketika era stabil tapi tegang ini, pelbagai cabaran masih wujud dalam menstabilkan kesepaduan sosial rakyat. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 meliputi Sabah dan Sarawak. Rusuhan etnik telah terjadi antara Melayu dan Cina di Singapura dengan angka korban 40 orang. Rusuhan 13 Mei 1969 telah berlaku di Kuala Lumpur. Rusuhan 13 Mei ni antara salah satu rusuhan yang terbesarlah yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah pembahagian masyarakat kepada dua kelompok berdasarkan kaum dan agama. Yang kedua ialah keputusan pilihan raya. Lonjakan pengaruh parti Cina pada ketika itu perarakan kemenangan sebagai pencetus provokasi dan membakar kemarahan orang Melayu. Yang ketiga ialah disebabkan perasaan tidak puas hati terhadap hak orang Melayu. Parti DAP menyuarakan tidak puas hati terhadap kedudukan istimewa orang Melayu dan memainkan isu sensitif dan perkauman. Okey, yang ketiga ialah era kesepaduan sosial, iaitu pada sekitar tahun 1971 sehingga kini. Okey, pada era ini kewujudan masyarakat Malaysia yang lebih matang. Masyarakat Malaysia suka bertikam lidah tetapi tidak membawa pergaduhan yang teruk, terutamanya seperti kita sedia maklum melalui media sosial lah terutamanya. Konflik wujud namun rakyat Malaysia masih dalam kesepaduan. Konsep perpaduan diterapkan oleh pemimpin seperti gagasan Satu Malaysia dan Keluarga Malaysia bagi menyepadukan rakyat pelbagai etnik. Masyarakat Malaysia hidup dalam keadaan aman walaupun berbeza bahasa, warna kulit, budaya dan adat. Okey, penerapan nilai kepelbagaian di sekolah dapat dilihat melalui identiti nasional. Melalui identiti nasional, penerapan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf ekonomi atau lokasi perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bermatlamat untuk melahirkan masyarakat yang dapat memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Okey, sejajar dengan aspirasi murid untuk membina identiti nasional, iaitu rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Secara spesifik, kepelbagaian budaya di Malaysia menjadi sebuah lambang keamanan dalam menggambarkan rakyat Malaysia yang majmuk. Okey, kesatuan dalam kepelbagaian di Malaysia kita dapat lihat untuk membentuk dan menyatu padukan rakyat Malaysia yang pelbagai etnik bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dalam masa yang singkat kerana ianya adalah sebuah proses.
Semua rakyat perlu berganding bahu dan bekerjasama bagi memupuk keamanan hidup bermasyarakat di dalam kelompok yang pelbagai etnik. Kesatuan dalam kepelbagaian dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Malaysia kini apabila kedamaian dapat dikecapi walaupun masyarakatnya berbeza dari segi fahaman agama, warna kulit dan bahasa. Walaupun pada mulanya masyarakat yang pelbagai etnik ini sukar dibentuk, namun hasil membudayakan kesepaduan yang diterap mampu melahirkan masyarakat Malaysia pelbagai yang lebih harmoni hingga ke hari ini. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya, iaitu Sarah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bagaimana seorang guru itu dapat melihat kepelbagaian. Okey, kat sini saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah cabaran dan yang kedua ialah peranan. Cabarannya ialah yang pertama saya akan membincangkan tentang isu Islamofobia. Yang kedua adalah hubungan yang renggang antara pelajar. Dan yang ketiga ialah budaya generasi abad ke-21. Manakala dalam bahagian peranan, saya akan membincangkan tentang peranan guru sebagai physical environment designer. Dan yang kedua adalah bagaimana seorang guru tu, peranan guru dalam mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Okey, cabaran. Isu yang pertama ialah tentang isu Islamofobia. Dia lebih ketara apabila berlakunya selepas peristiwa 11 September pada tahun 2001 yang di mana pada waktu itu bangunan WTC itu runtuh. Dia kena langgar dan dia runtuh, dianggap oleh macam mana, dia dianggap teroris. Islam dianggap teroris pada masa itu. Jadi disebabkan peristiwa itu, dia memberikan satu gambaran yang buruk kepada imej Islam sebenarnya. Dan apa yang kita perasan, sumber media barat ni dia memberi banyak gambaran yang buruk. Kalau kita perasan sekarang ni banyak media barat macam dia punya movie, cerita yang dia buat. Kalau perasan watak jahat dia mesti orang tu Islam. Kalau perasan banyak sebenarnya. Jadi perkara itu dia memberi gambaran yang buruk tau kepada imej Islam, yang di mana dia akan membuatkan orang fikir macam ni kena jaga-jaga ni, kena hati-hati. Okey. Dan kita juga di Malaysia kurang penjelasan yang jelas tentang perkara ini. Jadi perkara ini boleh menyebabkan kepelbagaian budaya di negara kita ni akan lebih terhakis. Okey, yang kedua ialah hubungan yang renggang antara pelajar. Okey, di sini pelajar-pelajar kurang bergaul terutamanya selepas waktu sekolah. Yang di mana yang terutamanya macam bila selepas sekolah, yang Melayu selalunya main dengan Melayu je, yang bangsa Cina kawan-kawan dengan kawan dia je selepas sekolah. Kebanyakannya bergaul masa kat sekolah je, dekat luar sekolah tak bergaul. Ini akan menyebabkan wujud satu hubungan yang renggang dan wujudnya hubungan yang berkelompok-kelompok antara pelajar. Selain itu, ia juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Pelajar kurang pengetahuan dan tidak memahami dengan mendalam tentang budaya kaum-kaum yang lain. Seperti yang kita tahu, Malaysia ada pelbagai kaum. Jadi, ada sesetengah pelajar tu yang kurang memahami dengan mendalam. Dia mungkin akan wujudnya persoalkan, kenapa dia pakai macam tu? Kenapa dia pakai macam ni? Ini akan menyebabkan wujudnya hubungan yang renggang. Sebabnya kurangnya pengetahuan yang mendalam. Okey, selain itu ialah pelaksanaan kurikulum dalam kelas, yang di mana cabaran untuk seorang guru tu dia perlu meletakkan pelajar-pelajar dia yang pelbagai bangsa tu dalam satu kumpulan yang sama untuk memastikan murid-murid dia tu dapat bergaul tanpa mengira jantina ataupun kaum masing-masing. Okey, yang ketiga ialah budaya generasi abad ke-21. Seperti yang kita ketahui, generasi abad yang ke-21 ni dia lebih kepada internet. Dia dunia tanpa sempadan, bebas mengakses dan melayari media baru.
perkara ini dia akan mempengaruhi cara dan budaya remaja. Apa yang remaja tu tengok dekat dalam telefon tu dia akan mempengaruhi pakaian dia, akan mempengaruhi apa yang dia cakap, macam mana dia faham suatu benda tu, semuanya dalam internet, semuanya di hujung jari. Ini akan menyebabkan wujudnya satu kebebasan bersuara yang terlebih. Maksudnya kat sini kebebasan bersuara ni ialah okey, kita tahu kita boleh bebas bersuara, tapi sesetengah generasi ni dia tak tahu macam ada perkara yang kita tak boleh nak sebut. Ada perkara yang kita tak boleh nak sentuh. Jadi cabaran dia kat sini, kat situlah dia dengan adanya kebebasan bersuara tu, dia juga boleh wujudkan hubungan yang renggang kat situ. Okay, contohlah macam sekarang ni orang sebut pasal isu 13 Mei. Bila orang ungkit balik perkara yang lama, dia boleh menyebabkan adanya pergaduhan. Na'udzubillah lah kan. Okay, yang seterusnya ialah dunia tanpa sempadan. Yang tadi saya cakap tadi, disebabkan dunia tanpa sempadan, cabaran dia adalah pelajar lebih bebas untuk melayari internet, semua tu dia boleh dapatkan maklumat dengan lebih cepat dan juga mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang kurang baik. Dia akan memberi kesan negatif kepada nilai, akhlak pelajar dan juga memberi kesan negatif kepada pembangunan negara. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah peranan guru. Peranan guru yang pertama ialah guru sebagai physical environment designer. Okey, dekat sini guru perlulah mengajar tanpa mengira kelas sosial. Kelas sosial kat sini dia guru perlulah mengajar tanpa mengira kelas sosial, yang di mana haruslah bijak untuk mengendalikan kelas sosial pelajar. Contohnya, seorang guru itu dia menempatkan murid-murid dia dalam yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam satu kumpulan yang sama untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Ini akan dapat mewujudkan pelajar-pelajar tu dapat berinteraksi sesama mereka dan wujudnya satu pergaulan yang baik kat situ. Oleh itu, selain itu suasana pembelajaran pun menjadi lebih seronok. Okay. Yang kedua ialah pandai merancang aktiviti PDP yang boleh disertai semua pelajar tanpa mengira kaum dan jantina. Okey, guru perlulah pandai merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua pelajar tanpa mengira kaum dan jantina. Sebab kenapa ada setengah contoh aktiviti tu yang memerlukan tenaga fizikal, yang di mana pelajar perempuan mungkin kurang dia punya fizikal, dia lebih kepada lelaki. Jadi kita tak boleh nak merancang aktiviti yang memihak kepada bias kepada sesuatu pihak saja. Tapi seorang guru tu perlulah merancang aktiviti PDP yang boleh disertai oleh semua pelajar. Okey, tak kiralah dia daripada kaum mana, jantina apa, tinggi ke, rendah ke, tak kira apa-apa, tapi kita kena ambil kira semua, tak boleh bias. Okey. Yang ketiga ialah menunjukkan teladan yang baik kepada murid. Teladan yang baik kat sini ialah kita menjadi contoh kepada pelajar. Contohnya, kita datang awal ke kelas, kita hormat pelajar. Bila kita hormat pelajar, pelajar tu akan hormat kita balik. Dan yang selain itu, kita kena sentiasa berdisiplin. Kalau kita pun tak pakai kemas, macam mana pelajar tu nak ikut kita, nak jadi kemas juga kan? Dia mesti akan tengok, oh cikgu dia buat macam ni, oh saya pun kena buatlah macam tu. Bolehlah kan saya buat macam tu? Dia mesti akan ada wujud perkara sebegitu. Jadi, kita perlulah mewujudkan yang seorang pelajar tu, dia idolakan cikgu dia. Oh, saya nak jadi macam cikgu ni. Okay, saya nak jadi smart macam cikgu ni. Saya nak jadi bijak macam cikgu ni. Kita kena wujudkan satu budaya yang jadikan seorang pelajar itu jadikan guru tu sebagai idola dia. Okey, yang kedua ialah mempelbagaikan strategi PDP. Di sini seorang guru perlulah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesional. Contohnya penuh dedikasi dan profesional ni, dia macam contoh bila seorang pelajar tu buat salah, kita kena kesalahan dia tu kita kena adili dengan secara profesional. Tak boleh berat sebelah kat situ. Okay. Dan yang kedua ialah sentiasa membantu murid untuk memahami diri. Kita kena tolong murid tu untuk memahami diri dia, apa kelebihan dia, semua tu. Kita kena cungkil bakat dia dekat situ. Okay. Yang ketiga ialah membina persefahaman di antara murid yang berbeza latar belakang.
Kat sini yang contoh sama juga macam tadi, yang kita tempatkan mereka dalam satu kumpulan yang sama dari kalangan walaupun berbeza latar belakang dan juga jantina, kita buat dekat satu kumpulan yang sama, dari situ dia boleh bergaul. Okey. Yang keempat ialah memberi peluang yang sama rata kepada murid. Okey. Yang kelima ialah mengetahui dan memahami bidang kerja. Okey, so yang kelima ni adalah seorang guru tu dia perlulah mengetahui dan memahami bidang kerjaya dia ni apa. Bila seorang guru tu dia dapat memahami, okay, saya punya kerja ni macam ni, saya kena tolong murid saya, macam tu. Jadi bila seorang guru tu dia tahu dan memahami bidang kerjaya dia boleh membantu murid-murid dia tanpa mengira latar belakang, kelas sosial ataupun jantina. Okay, seterusnya. Okey, kesimpulannya, strategi dan perspektif baru untuk memahami variasi pelajar dari masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya, ini akan mewujudkan hubungan yang lebih harmoni semasa berinteraksi antara sesama pelajar tu dan dapat membantu para pelajar memahami kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia supaya matlamat pendidikan untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang wujudnya pelbagai nilai, budaya, agama dan bangsa dalam masyarakatnya. Okey, sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh tanya dalam Google Form. Sekian dari kami. Terima kasih.